Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 6 Sakura dan juga 6 Lavender. Okey, apa khabar awak semua? Sihat hari ni? Sihat hari ni? Sihat. Dah sarapan pagi dah? Alhamdulillah. Dah sarapan pagi ke belum? Belum. Belum. Okey, samalah. Samalah, kita sama. Okey. Belum sarapan pagi lagi. Awal pagi ni. Okey, tak apa, nanti pukul 9:30 kita rehat, nanti awak bolehlah makan dulu Okey, kalau siapa yang ada nak makan gula-gula kat tepi-tepi tu boleh, tak ada masalah, nak makan roti sikit. Tak ada masalah Okey, so kelas hari ni Cikgu Asmawi akan teruskan pembelajaran kita untuk tajuk penukaran unit ataupun orang panggil sebagai ukuran dan sukatan yang terakhir, iaitu masa dan waktu. Okey, lepas tu minggu depan, selepas kita habis topik masa dan waktu ni, kita akan teruskan dengan dipanggil sebagai satu hari Isnin tu lah, kita akan start buat kuis Kuis dia macam periksa juga. Okey, dia macam berbentuk peperiksaan dan bentuk peperiksaan, so kat situ cikgu nak nilai siapa yang layak dapat TP3. Okey, maksudnya siapa yang murid yang dapat jawab dengan baik, sekurang-kurangnya berapa markah cikgu bagi, so awak dapat TP3, confirm dapat TP3. Lepas tu kemudian cikgu akan tengoklah bagi soalan-soalan yang lain pula untuk nak naikkan TP awak. Mungkin nak dapatkan TP4 dan TP5 dan sebagainya lah. Okey, untuk dapat bagus dalam matematik lah. Ini untuk topik ukuran dan sukatan. Lepas tu baru kita masuk topik-topik yang lain. Okey, sepanjang PDPR ni lah. Okey kelas, so hari ni sebelum cikgu start kelas pada hari ini, cikgu nak tunjukkan sikit lah apa hasil kerja awak pada minggu lepas. Okey, pada minggu lepas hasil kerja awak bagi cikgu nak cakap bagus tu tak bagus sangat lah. Okey, sebab ramai juga yang tidak menghantar. So cikgu tunjuk sikit lah untuk 6 Sakura. Ini 6 Sakura pada 5 hari bulan Ogos, iaitu pada hari Khamis. Okey, setakat sini baru berkerat je lah yang hantar. Amirul Fawaz, Muhammad Firas Dani, Nur Farisha Imelia, Nur Kasih Arisa, Nur Faradania, Rugnesh, Syekh Adam Putra. Itu saja untuk 6 Sakura. Mana lagi murid-murid yang lain? Okey, so jadi pertanyaan dekat situ, di manakah hasil kerja awak? Okey, macam mana cikgu nak memberi markah sekiranya awak tidak menghantar? Cikgu rasa kalau ada masalah, boleh je hantar terus kat cikgu. Siapa yang ada masalah, sebab dalam kelas kita ada murid yang dia tak pandai nak masuk dalam Padlet, tapi dia boleh hantar kepada cikgu, dan cikgu yang uploadkan. Boleh. Cuma sebaik-baiknya better awak yang buat lah. Cikgu lagi suka awak buat sebab awak explore. Biar explore, okey? Seperti mana cikgu cakap tadi, ambil gambar dulu, scroll ke kanan, cari nama murid, tekan simbol tambah dan simbol anak panah ke atas, upload lah, carilah. Awak kena explore lah dan muat naik hasil gambar tu. Mudah saja sebenarnya Padlet ni. Okey, melainkan kalau ada masalah internet dan sebagainya, so memang tak boleh lah. So Fatini ni kenapa tulis kat sini ni? Okey, untuk 6 Sakura, untuk 6 Lavender, cikgu tak tahu nak cakap apalah 6 Lavender ni. Kenapa, apatah masalah mereka tak nak hantar. Okey? Tapi ada juga yang hantar lah, baguslah. Murid yang baru datang ni cikgu akan ambil kehadiran lepas ni Okey, 1, 2. Engku Nur Hazirah kalau ada, kalau boleh jangan hantar kecil macam ni. Macam mana cikgu nak tanda? Awak buat macam murid lain lah. Danisha tengok dia hantar macam mana. Okey? Itu pun Danisha kalau boleh ambil gambar, jangan guna WhatsApp. Cikgu rasa awak guna WhatsApp ni. Okey? Gunakan kamera. Okey? Kalau guna kamera dia akan terang. Cuba awak ambil gambar tu, kemudian awak tengok balik. Gambar tu terang tak? Cikgu boleh nampak tak? Kenapa ada ni? Oh ni. Okey, engkau tengok video ni. Okey, seterusnya ni Nazli Syam dah hantar, Syakirin, Nur Azimah. Murid-murid lain tak hantar lagi. Okey, Syazwani mana? Kenapa tak hantar? Hantar. Semua ni semua ada markah ya. Okey. Cikgu tunggu juga ni. Kenapa cikgu tak semak lagi sebab cikgu nak tunggu lagi. Nak tunggu murid-murid lain ni. Kenapa tak nak hantar? Okey, so cikgu harap tolong ambil tindakan. Cuba semak balik pelajaran minggu lepas. Kalau ada yang dah buat tapi tak masukkan, masukkan. Dalam Padlet dia lah, ikut tarikh yang ditetapkan Awak tahu 6 kan.
Okey, so cikgu pun tak nak cakap panjang kat sini. Kita teruskan dengan kita punya pelajaran. Semua orang bersedia dengan orang panggil apa? Bersedia dengan buku masing-masing. Bersedia dengan latihan masing-masing. Okey, so hari ni kita masuk kepada topik baru, iaitu masa dan waktu bagi operasi menambah dan menolak unit masa dan waktu melibatkan jam, minit. Okey. Jam, minit. Okey, yang kedua hari dan jam. Yang ketiga minggu dan hari. Yang seterusnya tahun dan bulan. Okey, tahun dan bulan. Kemudian dekad dan tahun, dan yang terakhir ialah abad dan tahun. So ini adalah apa pelajaran yang kita nak. Soalan pada hari ni agak banyak sikit tapi mudah saja nak jawab. Okey, dia agak banyak tapi dia sangat simple lah. Okey, dia tak susah sangat. Dia cepat siap. Sebab tu cikgu bagi banyak. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Cikgu percaya cikgu dah berikan kepada awak latihan semalam. Tapi latihan tu sebenarnya adalah tidak sama dengan latihan cikgu. Tapi bentuknya hampir sama. Bentuk dia memang sama. Cuma nombor saja berubah sikit. Supaya cikgu nak bagi awak buat sendirilah. Okey. So kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, 12 jam. Okey, terima kasih. 12 jam 20 minit tambah 8 jam 45 minit. Okey, kita kena ingat dalam minit. Okey, 1 jam ada berapa minit kelas? 1 jam ada berapa minit? 60. 1 jam ada 60 minit. Okey, yang ini semua orang tahu. Asas ni 1 jam ada 60 minit. Jadi kalau sekiranya bila awak menambah, okey, contoh dalam rumah minit tu terlebih daripada 60, apa yang patut kita buat? Contoh ada 65 minit ke 70 minit ke, apa yang patut kita buat dengan 70 minit tu? Tolak 60. Okey, terima kasih yang bagi jawapan Tolak 60. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan nombor 1 sampailah soalan ni banyak soalan yang memerlukan kita mengumpul semula. Maksudnya bukan start daripada soalan mudah tu dia terus pada soalan yang sukar terus iaitu di mana kita kena terus tolak. Okay, cikgu akan tunjukkan macam mana Okey, pertama sekali bila melibatkan dua unit ni, ada jam dan juga minit, kita mesti guna kaedah ladang kambing. Cikgu rasa semua orang dah tahu ladang kambing ni. Okey. Okey, ladang kambing ni bentuk macam ni, huruf T ni. Okey, kemudian kita tuliskan ringkas dia, huruf J dan juga huruf M. Tak perlulah tulis panjang-panjang. J dan M sudah mencukupi. Okey boleh faham kat situ? Okey, kemudian barulah kita masukkan nombor dia. Kita masukkan nombor dia iaitu 12 jam. Kita masukkan dekat dalam rumah jam lah. So 12 jam 20 minit. So 20 dekat sini. Kemudian kita letak simbol tambah. Okey, simbol tambah. Kemudian 8 jam kita letak dekat dalam rumah jam. Ikut susunan nilai tempat dia. So 12 mestilah 8 ni dekat bawah 2. Takkan nak letak 8 ni bawah 1. Okey, kita boleh fikir kat situ kan. Okey, kemudian 45 minit kita masuklah dalam rumah minit. 45 minit. Okey, kemudian kita garis. Okey, setakat ni boleh faham tak bentuk lazim ni? Boleh faham tak bentuk lazim ni? Rasa dah pernah belajar kan? Masa darjah 4 dah belajar, darjah 5 pun dah belajar. Boleh saja, sangat senang. Okey, kemudian barulah kita tambahkan. Okey, kita tambah mengikut rumah unit masing-masing. Jangan sibuk-sibuk nak masuk rumah orang lain. Ni yang cikgu cakap ni, kalau terlebih jangan masuk rumah orang lain. Okey, sebab tu cikgu ajar ni lambat sikit. Okey, tajuk ni susah sebab dia ada banyak nombor nak kena ingat. So 0 tambah 5 adalah 5. 2 tambah 4 adalah 6. Okey, ni semua orang tahu 65 minit. So 2 tambah 8 ialah 10. 1 naik atas. 1 tambah 1 ialah 2. Okey, bila dah keluar macam ni, sebenarnya dah siap ke belum? Belum siap lagi. Okey, sebab kita kena tahu dalam rumah jam dan minit, okey, dalam rumah minit tidak boleh lebih daripada 60. So kalau awak tengok dekat sini, dalam rumah minit ni, okey, dalam rumah minit ni dah terlebih daripada 60 minit, iaitu lebih daripada maksimum dia. Maksimumnya hanyalah 59 sahaja. Tidak boleh lebih daripada 59. Cukup-cukup 60 pun tak boleh. Dia mesti paling besar ialah 59. Ingat dalam kepala, rumah minit paling besar 59. Sebab semua orang tahu 1 jam ada 60 minit. Jadi maksimum bagi rumah minit hanya boleh kurang daripada 60. Maksudnya 59 lah paling besar.
Jadi apa yang patut kita kena buat? Kita akan guna operasi tolak. Okey, so kita tolak dengan 60. Okey, bila kita tolak dengan 60 minit yang ditolak tu sebenarnya telah ditukarkan menjadi jam. Okey, setakat ni boleh faham 60 minit semua orang tahu 1 jam. Okey, yang ini semua orang tahu fakta ni. 1 jam sama dengan 60 minit. Okey? Jadi kita jadikan 60 minit yang telah ditolak tu mesti ditukarkan kepada 1 jam. Okey, so kita masukkan dalam rumah jam, kita tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab 60 minit. Ingat dalam kepala 60 minit ialah 1 jam. Cikgu, kalau dekat sini ada 125. Contohlah 125, jadi saya mesti tolak 120 kan? Betul. Kalau ini 125, kita tolak 120, automatik yang sebelah sini bukan tambah 1 lagi. Tambah berapa? Saya boleh beritahu cikgu. 2. Tambah 2. Mewakili 2 jam. Okey, so kita pun selesaikanlah. 5 tolak 0, 5. Okey. 6 tolak 6, 0 tak payahlah tulis kosong tu. 20 tambah 1, semua orang tahu 21. Okey. So jawapan dia ialah 21 jam 5 minit. Okey, soalan mula-mula je dah susah sikit dah. Okey, setakat tu boleh faham tak? Okey? Boleh faham? Okey Okey, boleh buat catatan. Boleh salin dekat buku lain dulu, tapi jangan hantarlah. Tugasan ni tak perlu hantar lagi. Awak hantar tugasan yang cikgu bagi semalam. Yang cikgu bagi dalam bentuk PDF tu. Hantar yang itu. Kecuali, ada kecuali juga. Kepada murid 6 Lavender yang bagi cikgu dia memang, dia rasa dia memang tak boleh nak buat langsung yang latihan yang tu. Maksudnya dia tak reti lah. Tapi cubalah buat. Sebenarnya boleh. Kalau awak tengok balik video cikgu ni, awak boleh buat. Tapi cikgu bagi kelonggaran kepada 6 Lavender sahaja. Itu pun bukan semualah. Kalau macam Danisha tu, cikgu rasa dia boleh buat. Syakirin memang boleh lah. Boleh buat sendiri. Okey? Dia cuba juga. Okey? Yang macam betul-betul lemah lah. Macam Sharon. Memang cikgu tahu budak ni memang sangat lemah lah. Sharon. Siapa lagi? Adalah siapa Okey, memang tak boleh. Jadi dia boleh lah salin benda ni saja. Okey, untuk soalan nombor 2. 7 hari 18 jam tambah 10 hari 15 jam. Okey, sekarang ni kita pergi kepada unit yang seterusnya, jam dengan hari ataupun hari dengan jam. Okey, masih sama juga, kita akan buat bentuk ladang kambing sama macam sebelah ni, cuma unit sajalah berubah. Okey, so kita buat ladang kambing dia dulu sampai ke bawah. Okey, kita tulis H mewakili hari, manakala jam kita tulis huruf J. Okey, kemudian kita masukkan nombor dia dengan betul lah. Pertama sekali ialah 7. Kita bawahkan sikit. Kenapa? Sebab nanti manalah tahu kita nak tambah, nak letak 1 ke atas. So dia tak mengganggu Kita turunkan bawah sikit. Kemudian 18 jam kita masukkan dalam rumah jam. Kemudian tambah 10. Letak elok-elok 10 tu macam mana. Jangan letak 1 kat depan, kosong kat belakang. Itu dah salah. Tolong letak nombor tu dalam keadaan nilai tempat yang betul. Ini pun sangat penting. Okay, kemudian 15 jam. Okay, masukkan macam tu. Kemudian kita pun garislah. Okay, sekarang ni cikgu nak minta beberapa orang murid tolong cikgu Danisha tolong cikgu. 8 tambah 5 kita buat rumah jam dulu 8 tambah 5. 13. Okay, 13. So 1 di atas kan. 1 tambah 1 tambah 1. 3. Okay, 3 Okay, Danisha lagi sekali 7 tambah 10. 7 tambah 10. 17. Okey, 17. Terima kasih Danisha. Okey, cikgu nak tanya Syakirin. Syakirin cuba tengok dekat rumah jam. Dalam rumah jam ni ada sesuatu yang janggal, yang pelik lah bagi cikgu. Iaitu dia tulis 33 jam. Okey, kita ingat fakta kita. 1 hari ada sama dengan berapa jam, Syakirin? 1 hari sama dengan berapa jam? 24, betul. Okey, so maknanya dekat sini dalam rumah jam ni dah terlebih daripada nilai maksimum dia, iaitu 24. Dia paling kurang pun, paling banyak pun hanya boleh masuk dalam rumah jam ialah 23 sahaja. Tapi kalau tengok dekat sini dah terlebih sangat-sangat 33. Jadi apa yang patut kita buat, Syakirin?
Tolak 24. Okey, betul. Lepas tu kita nak buat apa dengan 17 ni? Tambah? Tambah 1. Ya, betul. Tambah 1 Sebab apa? Tambah 1 sebab 1 jam, satu hari. Satu hari adalah persamaan dengan 24 jam. Itu cerita dia. Okey, cikgu rasa awak boleh faham. Okey, so untuk soalan ni 23 tolak 24, ni kita kena pinjam lah macam biasa Kita pinjam lah macam biasa. So sini 2, sini dapat 13. Okey, so 13 tolak 4 adalah 9. Okey, kemudian 17 tambah 1 berapa kelas? 17 tambah 1 ialah 18. Okey, so kita dah selesai dah dekat situ. Dapatlah 18 hari 9 jam. Itu cara dia. Okey, ingat dalam kepala bila kita nak buat penukaran unit, okey, kita kena ambil unit yang setara dengan dia Okey, kita mesti tak boleh lebih daripada dia punya limit dia. Okey, maksimum dia lah. Okey, soalan nombor 2 dah selesai, 1 dah selesai. Okey tak soalan 1 dan 2 ni? Okey tak? Okey Okey, cikgu teruskan dengan soalan ketiga dan soalan keempat. Sedikit laju. Bila masuk soalan tolak ni cikgu laju sikit lah. Tambah ni nak asas Okey. Sekarang sama, kita akan buat ladang kambing dulu. Okey, untuk soalan kali ni ialah soalan melibatkan minggu dan hari. 6 minggu 4 hari tambah 3 minggu 5 hari. So kita tulislah dekat sini minggu M. Okay, kemudian hari kita tulis H lah. Kita masukkan 6. Okay, sorry cikgu guna pen warna lain. Warna hitam. Okay. So kita masukkan 6 dekat sini. Okay, kemudian 4 hari masuk dalam rumah hari. Kemudian 3 minggu. Kemudian 5 hari. Okay, kemudian kita selesaikan. Okay, kita selesaikan sama-sama. 4 tambah 5 berapa kelas? 4 tambah 5 ialah 9 semua orang 9. 6 tambah 3 juga adalah 9. So dekat sini dalam rumah hari kita kena ingat dalam fakta asas kita. Cikgu ulang balik. Dalam 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu ada berapa hari? 7. 7. Kalau rasa tak nak bercakap, boleh tulis. Okey, maksudnya 1 minggu ada 7 hari. Kalau awak tengok dekat sini, dekat soalan 3, dalam kumpulan ataupun rumah hari ni lebih daripada 7. So kita kena guna operasi tolak. Tolak 7 dan tambah 1. Kenapa cikgu buat macam tu? Sebab kita nak kurangkan bilangan hari dalam rumah hari ni. Tak boleh lebih daripada 7. Jadi kita ambil pengumpulan semula 9 tolak 7. Okey, kita tolak 7 bukan tolak 24, bukan tolak 10. Ingat dalam kepala kenapa cikgu tolak macam ni. 9 tolak 7 sebab apa? Sebab dalam rumah hari, okey, dalam hari tidak boleh lebih daripada 7. Sekiranya lebih ataupun betul-betul 7 pun tak boleh. Paling besar adalah 6. Okey, so maknanya kita kena tolak. Kita kena tolak dengan 7, kita akan tambah dengan 1 minggu. Semua orang tahu benda tu. So kita selesaikan 9 tolak 7 adalah 2. 9 tambah 1 adalah 10. Oleh itu jawapannya adalah 10 minggu 2 hari. 10 minggu 2 hari. Okey soalan ni Soalan nombor 3 tak ada masalah Berbeza sikit dengan soalan 1 dan kena salin. nak tengah salin. Okey, tak apa. Boleh salin. Okey. Cikgu, kita nak bincang soalan nombor 4 pula Okey, soalan nombor 4. 11 tahun 10 bulan tambah 20 tahun 8 bulan sama dengan berapa tahun dan berapa bulan. Okey, so kita pun buatlah bentuk lazim. Ladang kambingnya seperti mana yang dipelajari tadi. Masih sama, caranya masih sama. Tapi bezanya adalah huruf dia lah, tahun dan juga bulan. TB lah. Okey, TB bermaksud tahun dan juga bulan. Kalau saya nak tulis panjang pun boleh, tahun, bulan boleh. Tapi guna ringkas lebih baik, lebih cepat. Okey, kemudian kita masukkan dia punya nombor dia lah. 11, 10 untuk 10 bulan. Kemudian 20 tahun masuk dalam rumah tahun. Simbol tambah jangan lupa. Okey, kemudian 8 bulan masuk dekat rumah bulan lah. Kemudian kita gariskan.
Kemudian kita selesaikan. Cikgu laju sikit sebab ni semua orang boleh tahu. 10 tambah 8 semua orang tahu adalah 18. Okey, 1 tambah 0 adalah 1. 1 tambah 2 adalah 33. 3. 33 pula. 3 So dapatlah 31 tahun 18 bulan. Okey, ingat fakta asas. Yang ni semua orang kena tahu. Cuba remind balik. 1 tahun berapa bulan? 12. Yes, 12 bulan. 12. Okey, terima kasih yang beri respon 1 tahun ialah 12 bulan. So dekat sini dah terlebih daripada 12 bulan. Maksimum ialah 11. Tak boleh lebih daripada 11. Tapi dah lebih sangat-sangat ni. So kita pun tolaklah 12. Okey, tolak 12, kita tambah dengan 1 tahun. Okey, 12 bulan yang kita tolak tu kita tukar transformer. Jadikan dia 1 tahun. So kita pun selesaikanlah. Okey, saya guna pen warna biru lah. Okey, so kita pun garis, kita selesaikan. Ini tengah rekod kan? Tengah rekod. Tengah rekod ya. Okey, selamat awak ingatkan cikgu. Cikgu pun risau juga tadi, rekod ke tak rekod? Rekod rasanya. Okey, so rekod. 18 tolak 12. So 18 tolak 12 bermaksud 6. Okey. 1 tambah 1 2, so sini adalah 3. 6. Okey, so dapatlah 32 tahun 6 bulan. Okey, setakat tu okey saja kan? Cuma kali ni soalan kita kena ingat, kita kena kumpul semula jangan lebih daripada nilai maksimum dia bagi setiap unit yang lebih kecil. Kalau contoh minggu tak boleh lebih daripada 7, paling besar 6. Bulan tak boleh lebih daripada 12, paling besar pun 11 dan sebagainya. Ini yang kena ingat lah. Ni kalau tak ingat memang tak boleh nak jawab. Okey, memang awak akan selesaikan sampai sini je. Sampai jawapan hitam ni saja. Kalau awak buat jawapan sampai hitam ni, awak dapat 1 markah sahaja. So kalau macam nak dapat 1 ke nak dapat 2? Cikgu nak tanya, nak 1 ke nak 2? Kelas? Nak 2. Nak 2 markah. 2. Kita dalam matematik ni, dalam soalan menjawab peperiksaan, biar kita tamak. Tamak markah. Tak apa. Itu tamak yang dibenarkan. Tamak markah. Jangan kita nak, tak apalah, cukuplah 1. Tak nak macam tu. Kita kalau nak berjaya untuk matematik ni, kita kena tamak markah. Okey, macam apa sahaja cara yang boleh mendapatkan markah, itulah yang kita buat. Okey, soalan yang kelima. 5 dekad 7 tahun tambah 4 dekad 8 tahun. So kita pun buatlah bentuk lazim dia. So huruf singkatan dia mestilah huruf D kan. D untuk dekad dan T untuk tahun. Kemudian kita masukkanlah nombor dia mengikut betul lah. Okey, kat sini 5. Kemudian 7 tahun masuk dalam tahun. 4 dekad masuk dalam dekad. Kemudian 8 tahun masuk dalam tahun. Letak simbol tambah. Kemudian gariskan. Okey, so kita pun selesaikan. 7 tambah 8. Okey, 7 tambah 8 sama dengan 15. Okey, masuk kat sini. Jangan masuk rumah sebelah. Ada setengah murid dia ambil satu masuk atas. Okey, jangan masuk rumah orang lain. Letak je dekat rumah sendiri. Okey, tahun rumah tahun lah. Okey, kemudian dekad pun kita selesaikan dekad pula. 5 tambah 4 adalah 9. Okey, fakta asas yang seterusnya, yang kelima. Okey, 1 dekad sama dengan berapa tahun? 1 dekad, 10 tahun. Ini kena tahu. So, maknanya dekat sini, dalam rumah tahun, yes, tidak boleh lebih daripada 10. So, kalau tengok dekat sini dah terlebih. So, kita tolak dengan 10. Kita tambah dengan 1. Okey, tolak dengan 10 tambah dengan 1, iaitu tolak dengan 10 tahun sebab dah terlebih sangat ni. So kita tolak dan kita selesaikan dan tambah 1. So 15 tolak 10 adalah 5. 9 tambah 1 adalah 10. Okey, oleh itu jawapannya adalah 10 dekad 5 tahun. Okey 10 dekad 5 tahun. Okey, soalan seterusnya, soalan ke-6. Cikgu laju sikit sebab kita ada banyak soalan. Cikgu laju sikit lah. Okey, soalan 6. 5 abad 35 tahun tambah 4 abad 80 tahun. Okey, awak disarankan untuk sama-sama buat dengan cikgu. Lebih baik lah. Tak payah tengok je salin dalam mana-mana buku. Tapi bila nak hantar nanti tak perlu hantar yang inilah, hantar yang tugasan yang cikgu bagi semalam, yang kertas tu.
Okey, ini untuk catatan nota saja. Nanti awak nak buat kejap lagi kan. Okey, so awak pun buatlah bentuk lazimnya. Masukkan abad, huruf A lah, abad, tahun, T. Okey. Okey, T. Okey, kemudian masukkan nombornya. Okey, masukkan nombornya 5 kat sini. 5 abad, 35 tahun, masuk dalam rumah tahun. Kemudian 4 abad, 80 tahun, masuk dalam rumah tahun. Okey, kemudian tambah dan gariskan. Okey, kita selesaikan soalan ni Okey, jadi 35 tambah dengan 80 tu dulu. So 5 tambah 0 adalah 5. Okey, 3 tambah 8 adalah 11. Okey, so kita dapat 111 tahun. Okey, abad 5 tambah 4 adalah 9. Okey, ingat fakta asas, 1 abad sama dengan berapa tahun? 1 abad sama dengan berapa tahun, kelas? 100. Ada yang tak ingat ni. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey, ingat dalam kepala tu. Ni fakta asas yang sangat penting. 1 dekad 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. So, apa yang jadi dekat sini, kita kena tolak dengan 100 lah. Sebab dah terlebih kan. Tahun kan tak boleh lebih daripada 100. Paling besar 99. Dekat sini 115. So, kita tolak dan kita tambah 1. Macam tadilah, soalan ni semua sama lebih kurang. Cuma bezanya adalah nak tolak berapa, nak tolak berapa. Nak tambah berapa. Tapi caranya semua sama. Okay, kita selesaikan. 115 tolak 100 ialah 15 saja. 9 tambah 1 adalah 10. Oleh itu jawapannya adalah 10 abad 15 tahun. So daripada soalan 1 sampailah soalan 6, soalan ini dipanggil sebagai tambah unit panjang yang memerlukan pengumpulan semula. Kenapa cikgu panggil pengumpulan semula? Maksudnya tak boleh lebih daripada nilai maksimum bagi nilai unit yang lebih kecil. Maksudnya kat sini kalau terlebih kena tolak berapa tambah berapa. Itu maksudnya. Itu kita panggil sebagai pengumpulan semula. Pengumpulan semula ni maksudnya kita kumpulkan supaya dia tak boleh lebih daripada nilai maksimum dia. Kalau terlebih, apa nak patut kita buat? Kita tukarkan dia kepada bentuk lain. Iaitu bentuk yang lebih besar. Iaitu kalau macam contoh tahun ni tak boleh lebih daripada 10. So dah terlebih daripada 10, kita tolak 10 tambah 1. Macam abad ni tak boleh lebih daripada 100. So kalau dah terlebih daripada 100, tolak 100 tambah 1 tahun, 1 abad. Dan seterusnya lah. So ni adalah operasi tambah. Okey, setakat ni yang boleh faham tak operasi tambah melibatkan unit masa? Cikgu bagi satu-satu contoh je. Kita nak masuk tolak pula ni. Okey boleh Okey, bila masuk operasi tolak. Okey, terima kasih. Okey. Kalau tak faham nanti tengok balik semula video ni Okey, kemudian untuk soalan seterusnya, soalan 7 sampai soalan 12, kali ni kita masuk kepada operasi tolak. Okey, kali ni lebih susah sikit. Kenapa? Sebab kena pinjam. Semua soalan ni kena pinjam. Tak ada pun yang tak kena pinjam. So sebab cikgu nak ambil yang paling penting, sebab cikgu rasa yang cikgu nampak yang untuk soalan-soalan yang tambah, tolak yang senang-senang ni awak tak perlu ajar pun awak boleh jawab. Tapi bila melibatkan peminjaman ni memang akan ramai yang salah. Okey, ramai yang salah bila tengok dalam kilogram, gram pun ramai yang salah. Contoh liter dengan mililiter pun ramai yang salah. Dia tak pinjam, dia terus tolak saja. Itu pun sama. Ini macam soalan ni pun sama, kita tengok sama-sama Okey, soalan nombor 7. 14 jam tolak 9 jam 25 minit. Kalau tengok dekat soalan nombor 7 ni, dalam 14 jam ni dia tidak ada minit bersama-sama dengan dia. Maksudnya dia single. Yang ni dia ada jam, yang ni ada minit. Yang ni hanya ada jam saja. So sebenarnya apa yang kita nak kena buat? Kita kena pinjam. Okey, cikgu akan tunjukkan. Pertama sekali kita buat dulu dia punya dia punya ladang kambing ni lah. So sini jam, so sini minit. Okey, kemudian bila awak tuliskan nombor tu, okey dah awak faham kat sini. Okey, so awak tulis pun 14. Okey, kemudian nak tulis minit tak ada. Tak ada tak payahlah tulis. Biarkan dulu. Okey, 9 jam, tolak kat sini, 9 kat sini. Kemudian 25 minit tulis kat sebelah rumah 25 minit. Kemudian awak gariskan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, okey, selalunya murid dia akan salah buat. Dia buat macam mana? Dia buat macam ni. Dia tengok, cikgu ni tak ada nombor. Jadi saya tulis 25 je.
Dia terus letak 25 kat sini. Kenapa? Sebab tak ada nombor, tolak 25, 25 lah. Itu yang salah teruk tu. Kita kena ingat, ini sebenarnya, dia tak ada ni sebenarnya adalah kosong. So, kosong, nak tolak 25, boleh ke tak boleh? Cikgu nak tanya awak secara logik lah. Awak tak ada minit langsung, nak tolak 25 minit, boleh ke? Tak. Tak boleh. So, apa yang awak kena buat? Tak boleh. Apa yang awak kena buat? Awak kena buat apa? Ya, awak kena pinjam. Tak simpan. Awak kena pinjam. Okey, bila kita pinjam, ni satu lagi kesalahan yang seterusnya. Dia faham kena pinjam. Tapi bila pinjam, dia letak 10. Ni siapa ajar ni? 1 jam 10 minit ke? Siapa ajar awak 1 jam 10 minit? 1 jam berapa minit? Cikgu nak tanya. 1 jam berapa minit? 60. 60. So dekat sini, ni yang kesalahan yang awak akan buat. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama, main tolak saja, tak pinjam. Kesalahan yang kedua, bila dia dah pinjam, dia letak 10 pula kat sini. Itu kesalahan yang kedua yang teruk lah. So yang sini semua orang tahulah bila pinjam 1, automatik jadi 13. Ni semua orang tahu. Okey, pinjam 1 kan, jadilah 13. Bila bawa ke sini, kita kena ingat, oh ni rumah jam. Okey, kita kena ingat fakta asas dia ialah 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi bila kita masukkan dalam rumah minit, bukannya 10, kita masukkan nombor apa? Masukkan nombor apa dalam ni? 6 apa? Sifar. 60 lah. 60 minit. 60 minit. So 60 minit ni datang daripada 1 jam yang dipinjam tu. Okey? So kita kena tulis lah 60 minit. Bila dah jadi macam ni, barulah kita boleh tolak. Kenapa boleh tolak? Sebab dah ada nombor. 60 kan besar. So 0 tolak 5 memang tak boleh. Kita pinjam lah. Ni pinjam dari rumah tak ada masalah. 5. So sini dapat 10. 10 tolak 5 adalah 5. 5 tolak 2, 3. Macam tu. Baru boleh tolak. Tadi tak boleh tolak langsung sebab tak ada nombor. So itu jangan buat salah. Bila keluar soalan periksa macam ni, memang selalu murid akan salah macam ni. Dia main letak je 25 kat bawah. Itu yang silap tu. So 13 tolak 9. Ni semua orang tahu. Jawapan dia adalah 4. So inilah jawapannya. Jawapannya adalah 4 jam 35 minit. Okey, setakat tu boleh faham tak soalan nombor 7 ni? Okey tak cikgu ajar? Jelas tak? Okey. Okey jelas So jangan buat terima kasih. Jangan buat salah yang macam yang cikgu cakap tadi tu. 2 kesalahan yang awak selalu akan buat. Okey, soalan seterusnya, soalan 8. So 5 hari 14 jam tolak 2 hari 20 jam. Okey, soalan nombor 8 lebih kurang sama macam soalan ni, cuma bezanya kali ni dia ada group. Ni hari dengan jam dia ada geng. Hari dan jam pun dia ada geng. Okey, kita tengok dekat mana yang kita jadi susah sikit. Okey, so kita akan buatlah dulu dia punya ladang kambing ni. Okey, semua orang tahu ladang kambing ni, buat dulu. Okey, kemudian kita masukkan hari, kemudian kita tuliskan jam. Okey, kemudian barulah kita masukkan nombor dia. Okey, so kita masukkan nombor dia kat sini adalah 5, kemudian adalah 14. So kita guna operasi tolak, kemudian sini 2, kemudian sini 20. Dan kita garis. Okey, kalau tengok dekat sini tu kita dah tahu dah. Ada sesuatu benda yang tak boleh nak buat. Siapa boleh nampak apa yang tak kena ni? Apa yang menyebabkan kita rasa tak boleh nak buat latihan ni? Cuba tengok jam. 14 tolak 20. Ya, 14 tolak 20. Kecil kan? Jadi kita kena pinjam. Macam cikgu cakap tadi lah, semua soalan 7 sampai 12 ni semua kena pinjam. Okey, memang cikgu bagi soalan susah terus sebab nak bagi awak faham yang itu. Itu yang paling penting. So kita kena pinjam lah. Okey, kita kena pinjam. Nak pinjam daripada siapa? Pinjam daripada 5. So, bila pinjam daripada 5, automatik ni semua orang tahu memang jadi 4. Okey, bila kita jadikan sini 4, kita bukan tambah 1 kat sini. Ini pun satu lagi masalah. Suka nak tak 1 sebab dia ingat ni nombor. Kena ingat, ini adalah topik masa dan waktu. Kita pinjam 1 hari. Jadi, 1 hari sama dengan berapa jam? 1 hari sama dengan berapa jam? 24. 24 jam. Jadi bila kita pula 24 jam, bermaksud kita kena tambah dengan 24 yang ini. So 14 ni kena tambah dengan 24. Okey, bila dah jadi macam tu, okey, mungkin kita tambah lah. So cikgu buat kat tepi. Okey, cikgu buat kat tepi. 14 tambah 24, jawapan dia okey. 4 tambah 4 adalah 8. Okey.
So 1 tambah 2 adalah 3. Okey, berdapat 38. So yang 38 ni barulah kita boleh tolak dengan nombor 20 ni. Dia dah jadi besar. Tadi kecil. Sekarang dah jadi besar. 38 baru boleh tolak dengan 20. Okey, kalau awak rasa awak susah nak buat macam ni, kan, awak boleh terus potong. Okey, contoh awak terus tengah dot ni, awak terus potong semua ni, tulis 38 kat atas ni. Boleh. Okey, so sebagai contoh cikgu buat macam ni Okey, awak pun kiralah dapat kan. 14 tambah 24 awak dapat kira 38. Awak potong terus 38 kat atas ni. So tolaklah. 38 tolak 20 kan dah boleh. 8 tolak 0 8. 3 tolak 2 1. So 4 tolak 2 2. Selesai. So jawapan dia adalah 2 hari 18 jam. Okey tak soalan ni? Ingat dalam fakta asas tu kena, konsep fakta asas tu kena kuat. Bila kita pinjam, nak jadi berapa? Satu hari ialah 24 cikgu. So 24 ni nak buat apa dengan yang 14 ni, kita kena tambahkan dulu. Baru dia akan jadi 38. So jadi 38 baru boleh tolak dengan 20. So dapat 18. Macam tu cerita dia. So in automatic ni dah pinjam 1 jadi 4 lah. So 4 tolak 2 2. Selesai soalan 8. Okey tak soalan nombor 8 ni? So sedikit susah lah. Soalan tolak sedikit susah. Okey? Boleh Cikgu teruskan dengan soalan 9. Okey, kali ni kita masuk kepada soalan okey. Terima kasih soalan minggu dan juga hari pula. Okey, so kita gariskanlah buat bentuk lazim dia. Allahu Akbar. Okey, kemudian kita tuliskan dia punya tu lah. Minggu adalah huruf M, kemudian hari huruf H. Okey, kita masukkan dia punya nombor dia 20. Okey, kemudian 2 hari. Kemudian tolak 11 minggu, 5 hari. So ini pun sama juga. Okey, cuba tengok betul-betul. 2 tolak 5 semua orang tahu tak boleh. Okey, semua orang tahu tidak boleh. So apa yang patut kita pinjam, kita buat, kita pinjam. So sini dapat 19. Ni semua orang tahu. So nak buat apa dengan 2 ni? 2 ni sebenarnya kena tambah dengan berapa? Siapa boleh beritahu cikgu? Cepat. Nak tambah dengan nombor apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu nak tambah dengan nombor berapa? 7. Kenapa 7? Kenapa bukan 10? Kenapa bukan 24? Kenapa bukan 12? Kenapa? Sebab 1 minggu sama dengan 7 hari. Betul. Bagus. Very good. Sebab 1 minggu adalah 7 hari. Bukan 12 hari. Bukan 10 hari. Bukannya 100 hari. So, kita tambah dengan 7. Okey? Ingat, kita pinjam 1 minggu tau. 1 minggu sama dengan 7 hari. So, bila kita dah pinjam, so kita potonglah macam ni. So, kita tambah terus. 2 tambah 7, kita congak dalam kepala, dapat 9. Tulis kat atas. Kalau saya nak buat kat tepi pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Sama dengan 9 kan. Okey, kemudian buat kat bawah ni 9, tolak pula dengan 5. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak buat kat atas ni pun boleh. Mungkin ada setengah orang dia rasa messy, berterabur. So, dia buat kat tepi. Boleh, tak ada masalah. Terpulang macam mana awak nak dapatkan jawapan kat bawah ni. Jadi 9 tolak 5, jawapan dia adalah 4. 9 tolak 1, 8. 1 tolak 1, 0. So, habislah kat situ. So, jawapan dia ialah 8 minggu, 4 hari. Selesai bagi soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10. 12 tahun, 6 bulan. So, kita... Okey, kita masukkan sini bulan Okey, kemudian kita tuliskan nombor dia. 12 tahun, 6 bulan, tolak dengan 8 tahun, 10 bulan. Okey, kemudian kita garis. Okey, kita selesaikan sampai ke bawah. Okey, jadi 6 tolak 10, semua orang tahu bulan ada 6. 6 tolak 10 tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Okey, kita pinjam daripada 12, daripada rumah tahun. Jadilah 11 tahun. Okey, sekarang nak tambah berapa? Siapa boleh beritahu cikgu? Tambah 10, tambah 11, tambah 12, atau tambah 7, 12. Atau tambah 30 dan sebagainya. Tambah apa? Kenapa tambah 12? 12. Kenapa?
Kenapa tambah 12? Tok dan 12. Kenapa tambah 12 guys? Sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan. Pandai. Sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sebab tu kita tambah dengan 12. Okey, ada setengah murid dia congak je dah tahu lah, alah cikgu, 6 tambah 12 sama dengan 18. Boleh tak saya tak nak buat bentuk lazim 6 tambah 12 tu? Boleh. Tapi kena berhati-hatilah. Jangan salah. Okey, terus potong, letak jawapan ke atas. 6 tambah 12, semua orang tahu jawapan dia ialah 18. Tulis kat atas tu. Boleh. Okey, so 18 tolak 10, congak je lah. Dapat 8. 11 tolak 8, jawapan dia 3. So, jawapannya adalah 3 tahun 8 bulan. Senang saja. Kali ni soalan penukaran tolak semua kena pinjam. Sebab cikgu rasa ini yang selalu murid akan salah dan dia tak reti nak buat. Kalau yang tak kena pinjam tu, dia boleh buat. Senang saja. Tetapi bila melibatkan pinjam, selalunya ramai akan salah. Ini cikgu nak uji ni, nak tengok boleh buat ke tak boleh buat. Kalau boleh buat ni, maksudnya kalau cikgu bagi soalan yang susah lepas ni, dia boleh jawab. Okey? Okey, soalan seterusnya. Soalan 11. Kali ni masuk dekad dan tahun pula. Tolak Okey, so kita selesaikan dalam bentuk lazim dia. Ladang kambing, seperti biasalah. Okey, masukkan. So, sini dekad, sini tahun. Masukkan nombornya. Okey, 13 dekad. 2 tahun tolak dengan 8 dekad 5 tahun. So kita nak tolak tak boleh, 2 tolak 5 tak boleh, kita kena pinjam. Cuma specialnya kali ni saya tengok So dapat 12. Siapa boleh cikgu nak bagi tahu cikgu nak tambah berapa? Nak tambah berapa? 2 ni nak tambah berapa? 10. Tolong cakap juga, ada beberapa murid boleh cakap Kadang-kadang cikgu tak tengok chat kadang-kadang. Okey, 2 tambah dengan 10. Sebab 1 dekad sama dengan 10 tahun. Ini betul lah kalau awak tambah 10. Awak letak 1 kat depan boleh, tak ada masalah. Okey, buat macam tu. So 2 tambah 10, semua orang tahu jawapan dia ialah 12. Letak kat situ 12. So 12 tolaklah dengan 5. 12 tolak 5 adalah 7. 12 tolak 8 adalah 4. Betul, 4. 4. So, dapatlah 4 dekad 7 tahun. Semua kena pinjam. Ini betul lah tambah 10. Yang ini saja yang tambah 10 sebab 1 dekad sama dengan 10 tahun. Ini bolehlah tambah 10. Kalau nak letak 1 kat depan pun boleh, tak ada masalah. Ini secara kebetulan memang tambah 10. Okey, sekarang kita tengok kepada abad dan tahun pula. Okey, abad dan tahun, buat dia punya bentuk lazim. Macam tu. Okay, so kat sini abad, sini tahun. Okay, so kita dapat tuliskan nombornya. 17 abad, 40 tahun, tolak dengan 13 abad, 65 tahun. So, apa yang patut kita buat? 40 tolak 65, tak boleh. Betul Semua orang tahu tak boleh. So, kita pinjam. So, dapat berapa? 16. So 40 ni nak tambah dengan berapa? Ni nak kena tanya ni. 1 abad sama dengan berapa tahun? Nak tambah berapa? 10, 100, 1000. Tambah 100 tahun. Okey, so tambah dengan 100. So bila tambah 1 sebenarnya letak 1 je kat depan ni kan. Boleh, tak ada masalah. Letak 1 terus pun boleh. Sebab kita dah tahu dah yang ni memang 140. Okey, selesaikan 140. Okey, kita selesaikanlah yang itu. Okey, 0 tolak 5 tak boleh, pinjam. Sini dapat 13. Messi sikit lah, berterabur sikit Okey, 10. 10 tolak 5 adalah 5. 13 tolak 6 adalah 7. So, dapat 75 tahun. 16 tolak 13, jawapan dia ialah 3. Oleh itu, jawapannya adalah 3 abad 75 tahun. Ni soalan ni semua melibatkan penukaran semula unit. Okey? Melibatkan penukaran semula unit. Okey. Sikit lagi. Tapi ni cikgu buat laju sikit sebab tinggal 15 minit. Ini cikgu buat laju sebab tadi kita dah tahu asas kan. Okey, kali ni cikgu terus buat dengan pantas lah. Okey, soalan seterusnya. 12 jam 20 minit tolak 9 jam 30 minit. Jawapan nak dalam minit saja. Yang ini soalan dia nak 1 unit saja. Ini lebih susah lah soalan ni.
kena buat jalan kerja lebih sikit. Okay, so kita buat dia punya yang langkah pertama dulu. So, sini jam, sini minit. Okay, kemudian kita masukkan nombor dia. 12, kemudian 20. Tolak dengan 9 jam, 30. Okay. So, 20 tolak 30 tak boleh. Kita pinjam, dapat 11. Semua orang tahu 11. 20 tambah berapa? Tambah dengan 60. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. So, cikgu potongkan. Ni, dapat dah 80. Okey, so 80 tolak 30. Jawapan dia ialah 50 minit. 11 tolak 9 adalah 2. Okey, so adakah ini jawapannya? Adakah ini jawapannya, kelas? Soalannya cikgu nak tanya, adakah ini jawapan akhirnya? Kenapa bukan? Kenapa bukan? Kenapa bukan Kena tukar. Ya, yang mana satu nak kena tukar? 2 jam atau 50 minit? 50 minit. 50 minit. 50 minit? 50 minit memang dah 5 minit dah. Sekarang ni kita nak tukar siapa? Ya, kita nak tukar 2 jam ni. 2 jam ni kita kena tukar jadikan dia sebagai minit. So, kita tukarlah 2 jam. Tukarkan kepada minit. Boleh guna BKKB sebenarnya untuk soalan ni. Okay, ada setengah orang congak je 2 jam sama dengan 120 minit. Dia tahu. Tapi kalau nak buat jalan kerja boleh. Tu ni. Besar kepada kecil. So, darab 60. Kenapa darab 60? Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. So, 2 darab 60 sama dengan 2 darab 60 sama dengan berapa minit? 2 darab 60. 120. Okey, dapat 120 minit kan? Okey, bila dah dapat 120 minit, okey, itu langkah yang kedua ni. Langkah pertama yang ini. Okey, langkah yang ketiga kita tambahkanlah 120 minit. Kita tambahkan dengan 50 minit yang baki ni. Tambahkan. So, dapatlah 170 minit. Selesai. Sebab jawapan nak dalam 1 unit sahaja. So, mana unit yang tidak diperlukan, contohnya macam jam ni, kita tukarlah kepada minit. Ada setengah orang dia congak je. Cikgu, kalau saya tak nak buat ni boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Saya nak congak je. Sebab saya tahu 2 jam tu ialah 120 minit. Boleh tak, cikgu? Boleh. Kemudian tambah 50. Ni buat untuk lazim. Boleh. Okey, tak ada masalah. Yang penting dapat 170 minit. Kalau tak dapat 170 minit, salah. Bukan salah lah, awak hilang 1 markah. Sebab yang ni 1 markah, tukar unit 1 markah. Jadi, kita nak dapat 2 markah. Okey, sekarang soalan yang seterusnya. Soalan 14, hari dan juga jam. So, kita masukkan dalam rumah masing-masing. Okey, letak kat sini 1 hari. Okey, 1 hari, 13 jam. Tambah, ni tambah dia campur Tambah 2 hari, 11 jam. Okey, so 3 tambah 1 adalah 4. 1 tambah 2 adalah 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian 1 tambah 2 adalah 3. Ingat balik semula cikgu cakap dalam rumah jam tak lebih daripada 24 jam. Cukup-cukup pun tak boleh. So, kita tolak 24 jam tambah dengan 1 hari. Okey, tambah dengan 1 hari. So, dia akan jadi kosong, maksudnya tak ada jam lah. Kemudian 3 tambah 1 adalah 4. So, kat sini tinggallah 4 hari sahaja. Mana ada jam? Sebab itulah cikgu tak tulis jam. Sebab memang kosong-kosong kan? 24 tolak 24 adalah kosong. Dia tak boleh cukup-cukup pun tak boleh. Paling besar ialah 23. Dalam jam paling besar ialah 23. Tak boleh lebih daripada 24. 24 pun tetap tak boleh. So, dapatlah 4 hari sahaja. Okey, soalan 15. Sorry cikgu laju sikit. Okey, soalan yang ke-15. Okey, masih teruskan. Gunakan ladang kambing juga. Minggu dan juga hari. Okey, kemudian kita tuliskan nombor dia. 6 minggu 1 hari tolak 3 minggu 5 hari. Okey, bila kita tolak ni, kita kena pinjam.
Jadilah sini 5. So, bila sini bukan jadi 11 Jangan buat ajaran sesat. Cikgu dah cakap, 1 minggu sama dengan berapa hari? Sama dengan 7 hari. Jadi, tambah dengan 7. Bukan tambah 10 ya. Tu jangan confuse tu. Jangan nak cepat siap. Habis salah. So, pangkah jadi 8. So, 8 tolak 5, jawapan dia 3. 5 tolak 3, jawapan dia 2. So, jawapan dia adalah 2 minggu 3 hari. Tapi soalan cikgu kata nak dalam hari saja. Cikgu tak nak minggu. Jadi, minggu ni kita kena tukar. Okay, so semua orang kita tukarlah. Okay, ada setengah orang dia congak je. Dia dah tahu dah. Oh, 2 minggu sama dengan 14 hari. Terus congak macam ni. Boleh. Tak ada masalah. Kalau nak tukar pun boleh. Contoh minggu kepada buat BKKB. Kalau murid yang agak lemah sikit. Minggu kepada hari. Besar kepada kecil. K. K ialah darab. Darab berapa? Darab 7. Sebab 1 minggu 7 hari. 2 darab 7 kan 14. Ada setengah murid dia terus congak je. Oh, 2 minggu mestilah 14 hari. Sebab 1 minggu 7 hari. Congak saja. Boleh. Sebab pakai CV 7 kan. Okay, so 7 darab 2, 14. So, 14 hari nak buat apa dengan 3? Tambahkan. So, 14 hari tambah dengan 3 hari yang baki ni. Hari ni jangan buang dalam tong sampah pula. 3 ni kena tambah lah. Okay, kena tambah. So, dapatlah berapa hari? 17 hari. Okay, dapat 17 hari. Letak kat situ 17 hari. Okay, soalan seterusnya. Sikit lagi. Ada 8 minit lagi. Okay, kita teruskan dengan soalan yang ke-16. Okay, so sini tahun, sini bulan. Okay, kemudian kita masukkan nilai dia. 3 dekat sini, 10 dekat bulan. Kemudian kita operasi tambah kan. Tengok ni tambah Jangan salah simbol sebab ada setengah murid orang suruh buat tambah, dia buat tolak. Ajaran sesat juga tu. Careless sangat careless. So tambah 1 tahun, 3 bulan kat sini. Okay, selesaikan. Okay, kemudian dia pun tambahlah 10 tambah 3, jawapan dia 13. Dia pun buatlah 13 tahun. Okay, kemudian 3 tambah 1, jawapan dia ialah 4. Okay, untuk sekali ni, tak perlu kita nak tolak 12 tambah 1. Tak payah. Kenapa? Sebab kita nak lepas ni nak kena tambah juga dengan 13 ni. So, apa yang patut buat? 4 tahun ni yang kita tukar. Okay. Jawapan akhir tu tak payah nak tolak 12 tambah 1. Tak payah, membazir masa je. Buat penat je. Kita ambil je terus 4 ni. 4 ni kita terus tukar kepada bulan. So, kita tahu 4 tahun tukarkan kepada bulan. Berapa bulan? So, ni mungkin agak susah sikit. So, kena buat BKKB lah. Tahun kan besar. Bulan kan kecil. So, BK. Mestilah guna darab. Darab berapa? Sebab 1 tahun kan 12 bulan. So, darab dengan 12. So, 4 darab 12. Buatlah bentuk lazim kepada murid yang tak pandai nak congak. So, kalau ada setengah murid pandai congak, terus je. 2 darab 4, jawapan dia 8. 4 darab 1, jawapan dia 4. So, 48 bulan. Kemudian, ambil 48 bulan. Yang kita dah tukar daripada 4 tahun ni. Tadinya 4 tahun. Sekarang jadi 48 bulan sebab 4 tahun sama dengan 48 bulan. Nak buat apa dengan 13 ni? Kita tambahkan. Jangan buang je 13 tu. Tambahkan dengan 13 bulan sebab jawapan nak dalam bulan sahaja. Dia nak dalam bulan sahaja. Tak nak ada tahun. So, 8 tambah 3, 11. 4 tambah 1 tambah 1 ialah 6. So, dapatlah 61 bulan sahaja. Kalau jawapan nak dalam 2 unit, inilah jawapan dia. Tapi kita tolak 12 lah. Tambah 1. Tapi disebabkan dia nak dalam 1 unit je, 61 bulan, tak payahlah nak tolak 12 dulu. Membazir je. Buat banyak-banyak kerja. Terus je kita tukar terus 4 tahun ni. So, dapat 48 bulan. 48 bulan tambah dengan baki yang ada dekat sini. 13 bulan. Dapatlah 61 bulan. Okey. Soalan sikit lagi. Second last. Okey, 30 dekad tolak 25 dekad 15 tahun. Soalan ni sama macam soalan yang tu kena pinjam yang ada kosong-kosong tu. Okey, kita tengok. Okey, sorry cikgu laju sikit sebab soalan agak banyak. Kalau cikgu ambil masa lama nanti kan tak sempat. Okey, so dekad dengan tahun. So kita masukkanlah nombor dia. Okey, 30 dekat sini. Kemudian tahun memang tak ada Cuba tengok.
Dekat dekad, dia mana ada kawan tahun. So, kita biarkan kosong. Sebab dia memang tak ada partner. Dia hanya seorang-seorang saja, dekad saja, single. Dia bujang, tak ada kahwin. Macam Cikgu Asmawi lah, bujang. Okay, 30 dekad, tolak 25 dekad, 15 tahun. So, masuk kat sini 25 dekad. Kemudian, 15 tahun dekat sini. Macam tu. Nak gariskan. Okay, kita selesaikanlah. Selesaikan. Kosong tolak 15. Of course lah, tak boleh. So, kita pinjam. Dapatlah 29. Kita kena ingat. Okay, kita pinjam dekad. Kan? Kita pinjam dekad. Sama dengan 10 tahun. So, sebenarnya tak cukup ni. Nak pinjam 10 tahun tak cukup. Jadi, kita pinjam 2 terus. Kita pinjam 2 terus lah. Sorry soalan ni sebenarnya tak tepat ni. Patutnya tak boleh lebih daripada 5 tahun ni. Okay, cikgu nak awak padam padam kat sini. Kejap. Tulis 5 tahun sahaja. Dia tak boleh 15 tahun ni. Silap ni. 5 tahun sahaja. Okay, sorry Siapa yang ada salin tu kan So ni 5 sahaja. So ni 5 sahaja. Okay, 5 tahun saja. 25 dekad 5 tahun. So dekat sini dapatlah 10. Kenapa 10? Sebab 1 dekad sama dengan 10 tahun sahaja. Jadi 10 tolak 5 dah boleh. 10 tolak 5 jawapan dia 5. 29 tolak 25 ialah 4. Okay, so jawapannya adalah 4 dekad 5 tahun. Ni tak perlu buat tukar unit pun sebab memang nak 2 unit. Okey, soalan yang seterusnya pula. Soalan yang seterusnya. 9 abad 20 tahun. Tolak 740 tahun. So, apa yang patut kita buat ni? Kita kena tukar ni. Ni soalan ni agak sukar sikit. Ni soalan ni yang kita kena tukar dulu. Jadikan dia ada 2 unit. Sebab jawapan pun nak 2 unit kan. Abad dan tahun. So, 740 tahun ni kita tukar dulu pada abad dan tahun. Macam tu. Dia ada banyak cara lah. Ada setengah orang dia buat macam ni. Dia buat kaedah cerakinan. Okay, 740 tahun sama dengan 700 tahun tambah 40 tahun. Ni kita buat cerakinan. Ada banyak cara lah sebenarnya untuk nak dapat jawapan ni. Boleh bahagi pun boleh. 740 bagi 100 boleh. Ada setengah orang dia buat cerakinan. Boleh. Lepas tu kita panggil pelbagai strategi. So, kita tahu, okay, 700 tahun, semua orang tahu, 7 abad. Itulah 7 abad. 40 tahun, ialah 40 tahun. Kan dah dapat dah bentuk tu. Bila dah dapat bentuk macam ni, barulah kita boleh buat dalam ladang kambing. Sebab jawapan dia dah boleh dibuat dalam bentuk ladang kambing. Okay, kita selesaikan dalam ladang kambing. So, sini dapat abad, sini dapat tahun. So, masuklah kat sini 9. 9 dekat sini. 9 mewakili 9 abad. 20 tahun dekat sini. Kemudian tolak 740 tahun tu sama dengan 7 abad 40 tahun. Cikgu pecahkan dia. Semua orang tahu 700 tahun tambah 40 kan 740. Cikgu cerakinkan. Awak belajar kan masa darjah 2 lagi dah belajar. Darjah 1 dah belajar cerakin kan. Inilah gunanya cerakinan ni. 700 tahun tambah dengan 40 tahun maksudnya 740 tahun. 700 tahun kan sama dengan 7 abad. So, dapatlah 7 abad 40 tahun. So, masuk kat sini 7 abad 40 tahun. Baru kita boleh selesaikan. Okay, 20 tolak 10 tak boleh. Kita pinjam. Pinjam daripada siapa? Pinjam daripada abad lah. So, jadi 8. Jadi, 100 tahun tambah 20 letak je lah 1 kat sini. Boleh. Sebab 100 tambah 20, 120 kan. Letak je 120 kat situ. Selesaikanlah. Okay, selesaikan macam biasa. 0 tolak 0, 0. 12 tolak 4, jawapan dia 8. Dapat 80 tahun. 8 tolak 7, jawapan dia 1. Oleh itu, jawapannya adalah 1 abad 80 tahun. Okey tak soalan ni? Okey, mungkin soalan ni lah agak susah sikit bagi cikgu. Soalan 18. Dah selesai Okey, mungkin agak laju sikit untuk soalan belakang. Kalau tak jelas nanti awak tengok balik video, awak scroll ke depan sikit nanti. Tengok balik macam mana cikgu buat dari soalan 13 ni sampailah soalan 18. Cikgu rasa soalan 13 dengan 18 ni yang susah sikit lah. Okey. Okey, cikgu tamatkan recording. 59